Hai murid-murid semua, selamat sejahtera sekali lagi bersama dengan Cikgu di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Dalam tema 7, Lindungi Alam, unit ke-19, Sayangi Alam, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kegunaan rumput. Dan di dalam tajuk ini kita akan mempelajari kemahiran tata bahasa yaitu kata majmuk. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, yang pertama, murid boleh membaca dan mengenal pasti kata majmuk dengan betul. Dan yang kedua, murid boleh menggunakan kata majmuk mengikut konteks dengan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 4 kata majmuk berdasarkan gambar dengan betul. Baiklah murid-murid, masihkah Anda ingat apakah itu kata majmuk? Kita pernah mempelajarinya sebelum ini. Mari kita ulang kaji semula. Kata majmuk merupakan rangkaian 2 perkataan atau lebih yang membawa makna tertentu. Sekali lagi cikgu ingatkan, kata majmuk ialah 2 perkataan atau lebih. Mesti ada 2 perkataan atau lebih yang membawa makna tertentu. Mari kita lihat contoh ini. Kereta tambah api. Oke, jadi di sini ada 2 perkataan dan 2 perkataan ini menjadi satu rangkai kata yang membawa satu makna, yaitu kereta api ini. Ya, 2 perkataan yang berbeza maksud digabungkan menjadi satu rangkai kata yang membawa satu maksud, yaitu kereta api. Itulah dikatakan sebagai kata majmuk. Jadi bagaimana untuk membina ayat berdasarkan kata majmuk ini? Yaitu contohnya, kereta api itu bergerak laju. Itu dia contoh kata majmuk dan juga cara penggunaannya. Baiklah, mari kita lihat lebih lanjut kata majmuk di dalam pelajaran kita pada kali ini. Sila buka buku teks Anda muka surat 121. Sila buka buku teks Anda muka surat 121. Mari kita baca bersama-sama tentang kegunaan rumput. Murid-murid tahu apa itu rumput kan? Yang berwarna hijau yang berada di luar rumah kita. Mari kita sama-sama baca maklumat mengenai rumput. Mari kita baca. Rumput hiasan ditanam di rumah. Rumput ini juga ditanam di taman permainan. Rumput hiasan cantik dan lembut. Sekali lagi, rumput hiasan ditanam di rumah. Rumput ini juga ditanam di taman permainan. Rumput hiasan cantik dan lembut. Jadi kita akan belajar mengenai rumput hiasan pada kali ini. Jadi biasanya rumput hiasan ini ditanam di rumah dan dia sebenarnya tidak akan menjadi panjang ya, tapi dia akan menjalar. Itu sebabnya rumput hiasan ini banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin menanam rumput di rumah, bukan lalang yang tinggi-tinggi ya. Dan juga di taman permainan. Kenapa? Sebab mudah untuk dijaga dan dia juga cantik dan juga lembut. Boleh kita lihat di dalam gambar ini. Inilah dikatakan sebagai rumput hiasan. Mari kita baca maklumat yang seterusnya. Rumput hiasan boleh ditanam di halaman rumah banglo atau rumah teres. Rumah banglo, rumah yang besar itulah ya, sebiji-sebiji. Kalau rumah teres itu ada rumah yang bersambung-sambung ya. Perumahan atau kita kenali sebagai perumahan. Jadi kebanyakan rumah banglo dan juga rumah teres ini mereka menanam rumput hiasan. Dan mari kita baca maklumat yang seterusnya di atas ini. Rumput hiasan mengindahkan taman bunga. Sekali lagi, rumput hiasan mengindahkan taman bunga. Jadi kita lihat di sini, rumput hiasan di tepi ini. Dan inilah yang akan mencantikkan lagi taman bunga ini. Sebab
rumput hiasan ini dia tidak akan memanjang ke atasnya, dia tidak akan mengganggu pertumbuhan rumput-rumput ini. Dan malah dia menjadikan tanah itu nampak cantik. Dan seterusnya mari kita baca, dan kalau kita lihat ada 3 ayat ini, 3 gambar ini, ayatnya masih belum lengkap. Jadi kita akan lengkapkan menggunakan frasa yang diberikan. Oke. Jadi kalau murid-murid perasan juga, di dalam setiap gambar ini atau maklumat yang kita baca, ada perkataan yang berwarna biru muda. Jadi warna biru muda ini sebenarnya adalah kata majmuk, di mana rangkaian 2 atau lebih perkataan yang digabungkan dan membawa satu makna. Jadi rumput hiasan ini tadi adalah bermaksud kepada satu makna, yaitu rumput yang ini kan. Kemudian taman permainan juga membawa kepada satu makna, yaitu taman untuk yang berpermainan lah. Okay. Dan seterusnya rumah banglo, rumah teres, taman bunga, semua ini adalah kata majmuk. Jadi sekarang mari kita coba bina ayat berdasarkan kata majmuk dan juga frasa yang diberikan berdasarkan gambar. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, oke, yang ini kita baca sebagai tanaman tutup bumi. Sebagai tanaman tutup bumi. Jadi kata majmuk di sini adalah tutup bumi. Maksud tutup bumi adalah untuk menutup bumi lah daripada terdedah. Oke, tanah itu terdedah secara terus kepada matahari. Jadi itu tidak bagus kepada tanah. Jadi apa kata tajuk kita tadi? Yaitu rumput hiasan. Jadi rumput hiasan ini ditanam sebagai tanaman tutup bumi. Jadi ayat yang boleh kita bina adalah rumput hiasan ditanam sebagai tanaman tutup bumi. Oke, bila kita tanam, tanah itu dia akan lebih kukuh. Nah, kalau tidak ada tanaman di atas tanah itu dia akan menjadi longgar ya murid-murid. Jadi itu yang menyebabkan tanah itu mudah runtuh. Jadi salah satu caranya adalah menanam rumput hiasan untuk menutup bumi. Jadi kalau murid-murid perasan di sini, cikgu hanya tambah ayat di hadapan saja, kemudian cikgu salin semula frasa yang diberikan. Sangat mudah bukan? Jadi mari sekali lagi kita baca ayat ini. Rumput hiasan ditanam sebagai tanaman tutup bumi. Dan yang seterusnya kita lihat gambar ini, kita baca maklumat yang diberikan. Ditanam di padang bola. Ditanam di padang bola. Apakah kata majmuk yang terdapat di dalam frasa ini? Yaitu padang bola, merujuk kepada makna di dalam gambar ini. Jadi apakah ayat yang boleh kita bina? Nah, tadi juga berkaitan dengan rumput. Jadi rumput hiasan ini juga ditanam di padang bola. Jadi ayat yang boleh kita bina, rumput hiasan juga ditanam di padang bola. Sama seperti tadi, kita cuma perlu letakkan perkataan di hadapan untuk melengkapkan frasa ini menjadi ayat yang lengkap. Sekali lagi kita baca, rumput hiasan juga ditanam di padang bola. Sangat mudah bukan? Jadi seterusnya kita lihat lagi yang ketiga dan yang terakhir. Jadi maklumat yang diberikan di sini adalah berwarna hijau gelap. Sekali lagi, berwarna hijau gelap. Apakah kata majmuk yang terdapat di dalam frasa ini? Ya, yaitu hijau gelap. Jadi maksudnya hijau itu warna dia lebih gelap. Jadi bagaimana kita membina ayat lengkap berdasarkan frasa yang diberikan ini dan gambar? Masih tajuk yang sama, yaitu berkaitan dengan rumput. Jadi yang berwarna hijau gelap itu adalah rumput hiasan. Jadi ayat yang boleh kita bina adalah rumput hiasan berwarna hijau gelap. Oke, rumput hiasan berwarna hijau gelap.
Mari kita baca sekali lagi. Rumput hiasan berwarna hijau gelap. Oke, di dalam ayat yang Cikgu bina ini, adakah kesalahan yang Cikgu buat? Nah, coba murid perhatikan ayat ini. Apakah kesalahan yang sudah Cikgu lakukan? Apa dia? Yaitu Cikgu tidak meletakkan tanda apa di sini? Tanda nokta. Jadi ingat ya murid-murid, setiap kali kita membina ayat, pastikan di hujung ayat itu ada tanda baca yang sesuai. Kalau ayat tanya, hujungnya adalah tanda soal. Kalau ayat penyata, di belakangnya adalah nokta. Jadi cikgu harap murid-murid boleh ingat itu ya, tanda baca. Nah, itulah caranya untuk kita membina ayat berdasarkan frasa dan juga kata majmuk yang diberikan serta gambar. Sangat mudah. Jadi, untuk aktiviti kita pada kali ini, sila buka buku aktiviti jilid 2 Anda, muka surat 46. Kita akan sama-sama tulis kata majmuk yang sesuai berdasarkan gambar. Sebelum itu, mari kita baca arahannya. Arahan aktiviti 4 adalah tulis kata majmuk yang sesuai. Jadi mari kita baca dulu maklumat ini, kemudian kita isi tempat kosong menggunakan kata majmuk yang sesuai. Ini adalah apa murid-murid? Ini adalah pokok. Jadi kita baca, pokok sangat penting kepada manusia. Manusia boleh membuat pelbagai bahan daripada pokok. Pokok juga penting kepada alam sekitar. Pokok dapat menghijaukan alam sekitar. Jadi ingat murid-murid, pokok ini sangat penting kepada manusia. Sebab daripada pokok ini kita boleh buat pelbagai bahan dan juga sebenarnya dia melindungi alam sekitar. Pokok inilah juga yang membekalkan oksigen kepada kita dengan lebih, dengan dia menapis karbon dioksida yang kita keluarkan dan dia akan keluarkan oksigen. Jadi oleh itu sekiranya kita sudah menumbangkan pokok, kita perlulah menanam pokok semula untuk menggantikan yang sudah ditebang bagi menjaga alam sekitar kita. Jadi mari kita lihat apakah kegunaan pokok. Jadi di sini keseluruhannya ada 6. Oke, ada 6 gambar yang diberikan dan kita kena membina kata majmuk. Ingat, kata majmuk mesti terdiri daripada 2 perkataan atau lebih. Oke, tidak boleh 1 sahaja. Kita mesti letak 2 atau lebih perkataan yang membawa makna kepada gambar ini. Jadi mari kita lihat yang pertama. Apakah ini murid-murid? Jadi kita lihat di sini, kita boleh baca ada maklumat yang diberikan di sini warna ceria. Jadi kita boleh tahu ini adalah pensel warna. Jadi batang pokok boleh dibuat, kata majmuknya yang boleh kita bina adalah pensel warna. Di sini ada 2 perkataannya sesuai dengan gambar yang pertama, pensel warna. Oke, seterusnya kita lihat selain daripada itu kegunaan pokok apa yang boleh dibuat. Ini juga dibuat daripada pokok. Ini adalah apa murid-murid? Ini adalah meja, tapi meja cuma 1 perkataan. Jadi kita kena letakkan 1 lagi perkataan untuk menjadikannya kata majmuk. Apakah perkataan yang sesuai? Jadi kita boleh tambah meja tulis, atau meja belajar. Meja guru. Ya, yang penting dia mesti kata majmuk. Mesti lebih daripada 2 perkataan atau lebih. Jadi meja tulis juga dibuat daripada pokok. Itu kegunaan pokok. Dan seterusnya mari kita lihat gambar yang ketiga. Tahukah murid-murid ini apa? Ini adalah pokok getah. Dan pokok getah ini dia mengeluarkan apa? Ini kita namakan sebagai susu. Susu apa? Sebab dia daripada pokok getah, jadi kita panggil ini adalah susu getah.
Kata majmuknya adalah susu getah. Jadi kita dapat, cikgu sudah bagi jawaban tadi, daripada pokok getah. Dapat apa? Pastikan kata majmuk. Dan yang keempat, mari kita buat. Selain daripada itu juga, pokok juga dapat menghasilkan apa ini murid-murid? Ini adalah buku. Buku apa? Pastikan Anda menulis kata majmuk. Buku latihan, buku tulis pun boleh. Yang penting dia adalah kata majmuk, iaitu mesti lebih daripada satu perkataan, ya, 2 atau lebih perkataan. Dan seterusnya kelima, ketiga dan keempat tadi kamu kena tulis sendiri, ya. Begitu juga dengan yang kelima dan keenam. Apakah ini? Pasti murid-murid tahu. Ini adalah tisu apa? Lengkapkan menjadi kata majmuk. Dan selain daripada itu, pokok juga boleh menghasilkan apa ini? Ini adalah mancis. Apa? Jadi, lengkapkan dengan kata majmuk yang sesuai berdasarkan gambar. Itu saja tugasan Anda pada hari ini, itu melengkapkan ayat dengan kata majmuk yang sesuai. Ada gambar sudah, jadi senang saja untuk Anda tulis. Dan setelah siap, sila hantarkan kerja Anda kepada cikgu. Jadi sebagai rumusan pelajaran kita pada kali ini, cikgu berharap setelah Anda belajar pada hari ini, murid boleh membaca dan mengenal pasti kata majmuk. Kata majmuk adalah rangkaian kata daripada 2 atau lebih perkataan yang membawa satu makna. Dan seterusnya, murid juga boleh menggunakan kata majmuk mengikut konteks dengan betul. Seperti tadi, Anda menulis kata majmuk yang sesuai berdasarkan gambar. Sekiranya murid-murid dapat melakukan itu, maksudnya murid-murid sudah berjaya menguasai pelajaran kita pada kali ini. Baiklah murid-murid, itu saja. Sekian, terima kasih.